Kita teruskan lagi pertandingan pidato pada tengah hari ini dengan mempersilakan peserta yang terakhir bagi kategori awam. Dipersilakan Siti Balkis binti Ilyas dari Negeri Sembilan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya hulurkan buat peneraju acara yang dihormati. Barisan panel hakim yang arif lagi berintegriti, kehadapan yang dikasihi Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam yang di-Pertuan Negeri Melaka. Seterusnya, dif-dif kehormat dan warga dewan yang saya sanjungi. Di astaka pidato ini, ingin saya berkongsi rasa melalui mauduk bicara Rukun Negara, sebuah janji buat Pertiwi. Hadirin, Rukun Negara dibentuk sebagai paksi kepada perpaduan yang utuh. Ia bukan sekadar lafaz di bibir, tetapi sebuah janji yang menjadi tiang seri tertegaknya Pertiwi. Maka usahlah kita memandang ia bak mentimun bengkok dengan menganggapnya, ia hanya perkara biasa. Kerana setiap objektif dan prinsip yang termaktub dalam Rukun Negara menjadi tonggak ke arah kemajuan dan kemakmuran negara bangsa. Mari kita lihat perjalanan Rukun Negara sudah pun bermula sejak 31 Ogos 1970. Apa maknanya? Maknanya sudah lebih 5 dekad lamanya yang seyogianya sudah sebati dalam darah daging kita. 5 cita-cita dan 5 prinsip Rukun Negara untuk dijiwai dan dihayati agar sejarah hitam di kerana perpecahan masyarakat seperti tragedi 13 Mei ataupun insiden Kampung Medan tidak berulang kembali. Maka saya ingin mengajak kita semua untuk lebih mendalami dan memahami bagaimana kekuatan Rukun Negara ini bukan sahaja sebagai ideologi kebangsaan, tetapi ideologi kebanggaan dapat kita ingati, hayati dan manifestasi dalam kehidupan sehari-hari demi janji pada Pertiwi. Hatta tirai pidato ini saya cerakinkan menerusi nirmala kata yang pertama, keunggulan muzium sebagai simbol perpaduan. Hadirin sekalian, mari kita amati muzium-muzium yang terdapat di sekitar kita mempunyai kepelbagaian dan pengkhususan yang saya percaya boleh memberi banyak pengajaran kepada kita semua. Malahan Menteri Perpaduan Negara yang berhormat Datuk Aaron Agodagang turut menyokong peranan institusi muzium dalam pembentukan jati diri dan perpaduan yang erat. Namun begitu, sayang 1000 kali sayang. Kajian menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap institusi muzium dikatakan masih lagi rendah, seakan-akan dilupakan kewujudannya. Hadirin, analoginya begini, sejarah adalah pengalaman dan muzium ibarat mesin masa yang membawa kita menelusuri pengalaman itu seperti contoh. Di sini, di Bandar Bersejarah Melaka khususnya, terdapat 21 muzium yang mempunyai keistimewaannya tersendiri. Kita ada Si Kuntum Laut, iaitu replika Flor de la Mar ataupun Muzium Samudra. Kita juga ada Muzium Istana Kesultanan Melaka yang apabila di sana, kita seakan bagai berada pada zaman dahulu kala. Dalam hal ini, pujian harus diberikan kepada Perbadanan Muzium Melaka ataupun Perzim yang aktif mempromosi dan mempelbagaikan produk baharu termasuk pada ketika ini menaik taraf beberapa muzium, antaranya Muzium Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Melaka. Hadirin, sejarah tercipta bukan untuk dilupakan. Kerana dengan sejarah, kita pertahankan kemerdekaan. Dengan sejarah, kita bina negara bangsa dan dengan sejarah juga terciptanya Rukun Negara. Maka ayo, tunggu apa lagi? Sempena cuti Hari Malaysia ini, boleh ajak mak ayah, adik, kakak, abang, sahabat, handai, saudara mara ataupun seluruh kenalan yang ada untuk sama-sama merasai pengalaman yang menyeronokkan di muzium terdekat anda. Hadirin sekalian, yang kedua, kepelbagaian teras kekuatan. Kuatnya ikan kerana radai, kuatnya ketam kerana sepit, kuatnya Malaysia kerana rakyatnya yang unik, kerana kita bersifat heterogen. Tetapi keheterogenan ataupun kepelbagaian inilah
yang menjadi khazanah negara. Lihat saja sambutan Hari Kebangsaan 2023 yang diraih baru-baru ini cukup meriah, cukup luar biasa. Bukan sahaja di dataran Putrajaya, malah di seluruh negara. Sesungguhnya, gelora kesatu paduan yang dibaculkan itu menggambarkan nilai pertiwi kita yang sebenar. Ia menjadi saksi semangat kebersamaan, tekad perpaduan di antara kita, walaupun berbeza budaya, agama dan bangsa. Bercakap mengenai kepelbagaian, saya teringat akan kunjungan saya ke Melaka beberapa tahun yang lalu untuk berjumpa kenalan lama. Izinkan saya berkongsi cerita, cuba nak guna dialek Melaka. Lama bernaula tak jumpa Dak Ani dengan Dak Sena ni tau. Tu hari kan kami sama-sama saing keluar pergi bandau, membokoh asam pedas pokok besar. Maaf kalau tak bunyi Melaka now. Dia ni orang Nogori. Baik, selingan. Apa yang ingin saya kongsikan adalah selepas itu, kami singgah sebentar di sebuah masjid, iaitu Masjid Kampung Keling. Di sana, saya lihat kurang 100 meter di sebelah masjid tersebut, berdirinya sebuah kuil, iaitu kuil Sri Poyata Vinagarmurti. Dan hadirin sekalian, apa yang menariknya lagi, di hujung jalan tersebut pula ada sebuah tokong. Ya, tokong Chen Huntang. Hadirin, masjid, tokong dan kuil berkongsi lorong yang sama di atas jalan yang diberi nama Jalan Harmoni yang kini merupakan sebahagian daripada tapak warisan dunia UNESCO. Jalan Harmoni ini adalah bukti toleransi kita sebagai masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, menjadikan kita saling melengkapi antara satu sama lain. Juga membuktikan kepercayaan kepada Tuhan menjadi asas dalam simfoni Ikatan Harmoni. Maka usahlah kita terjerat jika ada pihak yang cuba bercempera, cuba membugarkan perpecahan, perbalahan dan permusuhan yang boleh memecahkan tembok perpaduan yang telah dibina bersama. Hadirin sekalian, yang ketiga dan terakhir, mendaulatkan bahasa Melayu. Pendeta Zakbar ada berpesan, bahasa menggambarkan citra masyarakat, budaya, akal budi, atma jiwa sesuatu bangsa. Kita dapat menyaksikan bagaimana bahasa Melayu mempunyai cerita yang panjang lagi gemilang. Ia terbukti berjaya sebagai lingua franca ataupun bahasa pengantara sebermula abad ke-7 Masehi lagi di bawah kerajaan Sriwijaya hinggalah zaman kemuncak iaitu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dari penduduk tempatan sampailah pedagang luar yang mengunjungi pelabuhan Melaka tatkala itu, semua boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Persoalannya, hari ini hadirin sekalian, setelah 66 tahun kita merdeka, di manakah kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan Wasiat Raja-Raja Melayu. Hari ini bahasa Melayu versi rojak dan selanga didengari di sana sini. Kita seakan bergelut untuk memartabatkan kedudukan bahasa kebangsaan kita. Tidakkah kita sedar jika hilang bahasa, maka lenyaplah bangsa. Hadirin sekalian, bergelar perantau bertahun lamanya di tanah besar Cina cukup mengujakan apabila saya menyaksikan sendiri bagaimana bahasa Melayu ini diperkasakan di peringkat global. Apa yang lagi menarik selain terdapat 16 universiti awam yang menawarkan jurusan bahasa Melayu, di China juga terdapat siaran radio bahasa Melayu, iaitu Radio Antarabangsa Cina yang berpusat di Beijing. Ia dikendalikan oleh kaki tangan tempatan yang terdiri daripada wartawan penyiaran, penterjemah, juruhebah yang masing-masing bukan sahaja memiliki nama Melayu tersendiri, bahkan mereka fasih bertutur bahasa Melayu dengan sempurna, ibarat halwa telinga yang tak jemu didengar. Justru, apa alasan kita untuk tidak berjuang memartabatkan dan mendaulatkan bahasa pertiwi kita? Jangan sampai kita menjadi miskin dalam bahasa kita yang kaya. Benar, tidak salah untuk kita menguasai bahasa lain. Bahkan ia menjadi satu kelebihan apabila kita mampu berdui bahasa, bertri bahasa, malah berpoliglot sekalipun. Usah sampai kita menjadi lelah mencintai dan menggunakan bahasa kebangsaan kita kerana ia adalah jambatan perpaduan di antara kita. Hadirin sekalian, tuntasnya di sini, lautan mana tidak berombak, bumi yang mana tidak ditimpa hujan,
Walakin itu, saya ingin mengajak kita semua, kita bersama-sama, kita segulai sejalai, kita berganding bahu, kita teruskan warisan keharmonian yang telah kita warisi dari generasi ke generasi melalui rukun negara yang merupakan janji kita bersama. Baiklah hadirin, selain tibanya Hari Malaysia pada 16 September, kita juga akan menyambut Hari Bahasa Isyarat Sedunia tanggal 23 September setiap tahun. Maka, sebelum berakhir, izinkan saya menjunjung 5 tiang seri rukun negara menggunakan bahasa isyarat sebagai tanda sokongan kepada penggunanya. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Sekian dari saya peserta terakhir untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih.